Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas hari ini, cikgu akan mengajar tingkatan 4 iaitu bab 2 asas nombor. Okey. Sebelum ni cikgu dah ada video yang nyatakan bahawa bab 2 untuk kali ini adalah subtopik yang terakhir iaitu operasi tambah dan tolak dalam pelbagai asas. Okey. Jadi sebelum ni pun cikgu dah terangkan bagaimana operasi tambah dijalankan untuk asas-asas yang berbeza. Jadi kalau kamu ingat dia ada dua kaedah iaitu bentuk lazim dan juga penukaran asas, di mana cikgu bagi tahu bentuk lazim apabila kita menggunakan operasi tambah dalam kaedah bentuk lazim dia lebih mudah, ringkas berbanding dengan penukaran asas, di mana penukaran asas ni dia lebih panjang dan lebih lama untuk kamu selesaikan. Okey, untuk hari ini cikgu nak bawa pula kepada operasi tolak. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan operasi tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Okey, sama juga dengan operasi tambah yang sebelum ni, dia ada dua kaedah iaitu kaedah yang pertama bentuk lazim, kaedah yang kedua penukaran asas. Okey, jadi untuk kaedah bentuk lazim kita akan tengok contoh yang pertama iaitu asas 10. Asas 10 ni adalah asas bagi nombor yang kamu dah biasa tambah dan tolak menggunakan bentuk lazim. Okey, jadi kita tengok dulu macam mana kita flashback baliklah seperti yang kamu belajar sebelum-sebelum ni. Okey, jadi kita tengok 6820 asas 10 tolak dengan 5175. Okey, kita buat dalam bentuk lazim, kita tambah dan kita tolak daripada belakang ke hadapan. Sama saja konsep sebelum-sebelum ni. Okey, kalau sifar ditambahkan dengan 5. Okey, kita tengok sifar tambah dengan 5, yang atas lebih kecil daripada yang bawah jadi tidak boleh ditolak, perlu dipinjam di tempat rumah yang sebelah. Okey, jadi kita kena pinjam daripada digit 2 lah. Bila kita pinjam, digit 2 ni akan jadi 1 lah. Jadi yang kita bawa ke belakang tu adalah 10. Okey. Okey, sekarang kenapa kita bawa 10? Sebab dia adalah asas 10. Jadi bila kita pinjam yang di depan, kita bawa ke belakang satu tu, nilai dia adalah 10. Jadi kamu kena ingatlah. Okey, untuk kenapa, jadi dah terjawab kenapa dibawa 10? Sebab dia dalam asas 10. Okey, jadi 10 tolak 5 dia akan jadi 5. 1 tolak 7 tak boleh ditolak sebab yang atas tolak yang kecil tolak yang besar tak boleh. Okey, jadi 8 ni kita pinjam, dia akan jadi 7. Sebelah dia akan jadi berapa? Dia jadi 10 lah. Okey. 10 ni kenapa? Sebab dia dalam asas 10. 10 tambah 1, 11. 11 tolak dengan 7, kita akan dapat 4. 7 tolak 1, kita akan dapat 6. 6 tolak 5, 1. Jadi 1645. Itu dalam asas 10. Itu penolakan seperti biasa yang kamu lakukan sebelum ni. Okey, sekarang kita tengok pula kepada penolakan asas 9. Okey, 4305 asas 9 tolak dengan 1702 asas 9. Okey, sama juga kita tolak daripada belakang ke hadapan, tetapi ada sedikit perbezaan. Okey, sekejap lagi kita tengok. 5 tolak dengan 2, kita akan dapat 3. Yang ni tolak macam biasa. Sifar tolak sifar, dia akan dapat sifar juga. 3 tolak 7. Okey, 3 tolak 7, yang kecil tolak yang besar tak boleh. Jadi kita kena pinjam di hadapan. Okey, jadi kita pinjam dekat digit 4. Digit 4 ni akan jadi 3 lah. Okey, di belakang ni kita nak letak 10 ke? Tidak. Okey, kita kena letak dengan asas yang penolakan tadi itulah. Kalau asas 9, bermaksud bila kita pinjam, nilai yang akan bawa ke belakang adalah 9, bukan 10. Okey, ingatlah. Kalau 10 bermaksud dia adalah dalam asas 10. Tapi nombor penolakan ni dalam asas 9. Jadi bila kita pinjam di hadapan, kita bawa nombor yang ke belakang ni, kita bawa dengan nilai penuh dia adalah 9. Okey, jadi 9 tambah dengan 3 adalah 12. 12 tolak 7 dapat 5. Okey, 3 tolak 1 macam biasa 2. Jadi dia dapat 250. 3 asas 9. Okey, kita tengok pula contoh yang seterusnya. Apabila penolakan asas 2 pula. Okey, macam mana nak tolak asas 2? Okey, satu kita tolak daripada belakang juga. Sifar tolak 1 tak boleh, kita kena pinjam. Okey, sebelah ni pun tak ada apa, pinjam lagi lah dekat sebelah ni. Okey, sebelah ni dah ada. Jadi bila kita pinjam dia akan jadi sifar, dia jadi kosong.
di hadapan ni nak jadi apa? Tengok balik, dia asas 2 kan, jadi dia akan jadi 2. Okey, tapi tempat yang di belakang ni dia nak pinjam lagi kan. Okey, bila dia pinjam, dia akan jadi 1 lah dekat sini. Dekat sebelah ni nak jadi berapa? Kita akan jadi 2 lah. Okey, sebab dia asas 2. Okey, seterusnya 2 tolak 1, yang ni bolehlah kita selesai. 2 tolak 1 jadi 1. Okey, 1 tolak 1 kita boleh selesai juga. 1 tolak 1 sifar. Kosong kita turunkan saja, 1 pun turunkan saja. Jadi jawapannya 1001 asas 2. Okey, itu adalah bentuk lazim. Mudah saja. Okey, kalau cikgu buat contoh lain pula, kita buat dalam asas 4 pula lah. Okay, contoh yang keempat, kita buat asas 4. Contohnya 3, 2, 1 asas 4 tolak dengan 23 asas 4. Okey, jadi kita buat dalam bentuk lazim 3, 2, 1 asas 4 tolak dengan 2, 3 asas 4. Okey. Jadi, kita tolak daripada belakang juga. 1 tolak dengan 3. Tak boleh kita pinjam di sebelah. Okey, pinjam di sebelah. Pinjam daripada 2 ni akan jadi 1. Di hadapan nak bawa ke belakang, nilai dia bukan 10. Kita tengok asas dia asas 4. Jadi, dekat sini dia akan jadi 4 lah nilai dia. Okey, 4 tambah 1, 5. 5 tolak dengan 3. Okay, 4 tambah 1, 5. 5 tolak dengan 3, dia akan dapat 2. 1 tolak 2 tak boleh. Jadi kita kena pinjam di sebelah lah. Okey, di sebelah ni dia akan tinggal 2. Dibawa ke belakang nilai dia sebagai 4. Okey, 4 tambah 1, 5. 5 tolak 2 dapat 3. Jadi 2 ni tolak turun balik. Okey, jadi inilah jawapannya 232 asas 4. Okey, itu untuk bentuk lazim. Sekarang cikgu nak tunjuk pula macam mana kita nak buat penukaran asas dalam kaedah penukaran asas pula. Okey, macam cikgu bagi tahu sebelum ni sama konsep dia. Di mana dua nombor asas 2 ni kamu kena tukar dulu kepada asas 10. Sama ada kamu nak menggunakan kalkulator ataupun dalam bentuk jadual. Okey, jadi kita tengok dalam bentuk jadual dulu. Okay, dalam bentuk jadual, okey, yang cikgu ringkaskan lah, cikgu tak tulis dah depan nombor dengan nilai tempat, nak cepat kan sebab dia panjang dia punya jalan kerja dia. Okey, asas 2 kan, okay. Nilai tempat mesti diisi dengan 2. Kuasakan dengan sifar 1, 2, 3. Lepas tu kita cerakinkan, jumlahkan dia 1 darab dengan 2 kuasa 3 tambah dengan 1 darab 2 kuasa 2 tambah dengan sifar darab 2 kuasa 1 sifar kan, jadi tak payah dengan masa je, tambah dengan sifar je sebab bila darab dengan sifar dia akan jadi sifar. Okay. Jadi kamu tambahlah 1 darab kuasa 2 kuasa 3, 1 darab 2 kuasa 3 tambah dengan 1 darab 2 kuasa 2, 12. Okey, 12 asas 10. Okey, dah tukar pada asas 10. Kita tukar pula 11 asas 2 ni, 1 asas 2. Buat jadual juga. 1 asas 2. Sifar 1. Okey, jadi kita tambahlah 1 darab 2 kuasa 1 tambah dengan 1 darab 2 kuasa sifar. Okey, jadi jawapannya adalah 1 darab dengan 2 kuasa 1, 2 tambah dengan 1 darab 2 kuasa sifar, 1, 2 tambah 1, 3. Asas 10. Jadi baru kita tolak 12 dengan 3. Kita tolak 12 asas 10. Baru kita tolak macam biasa. 12 tolak 3. 2 tolak 3 tak boleh, pindah sebelah jadi sifar, depan jadi 10 sebab belakang jadi 10 sebab dia asas 10 kan. 10 tambah 2, 12. 12 tolak 3 dia akan dapat 5. Betul tak? 12 tolak dengan 3, 10 tolak 3, 7 tambah dengan 2, 9. Okay, dia akan jadi 9 asas 10. Tak habis lagi. Kena tukar balik kepada asas 2 sebab dia penolakan asas 2. Jadi, kena buat pembahagian berulang lah. 9 dibahagikan dengan asas 2.
Okay, jadi kita bahagi cara biasa. Kita bahagi cara biasa, bentuk lazim 9, asas 2. 2 darab 4, 8. Bagi 1. Jadi jawapan tulis kat sini, bagi di sebelah. Okay, kita kena bahagikan lagi. Okay, bahagi bentuk lazim. Okay, jadi kita bahagikan 4 bahagikan dengan 2. 2 darab 2, 4. Okay, bagi kosong. Jawapan 2 bagi sifar. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada 2. Kita bahagi lagi. 2 bahagi dengan 2. Okey. Jawapan dia 1, baki dia sifar. Last kita bahagi. Kita bahagi pula dengan 1. 2 bahagi 1. 1 bahagi dengan 2. Sifar. Kosong. Okey, jadi jawapannya ini sifar, sini 1 naik ke atas. Jadi jawapannya adalah 1001 asas 2. Okey, panjang. Kalau kamu guna bentuk lazim, sekejap saja. Okey, jadi setakat ni saja dulu kelas kita pada hari ini. Kalau tak ada apa-apa ataupun kamu kurang faham, kamu boleh terus direct DM saya. Okey. Okey, setakat ini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.